أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على من نصح دينه أديان الكفرة والطالحين وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita baca di malam ni berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim sebelum daripada kita nak baca Al-Quran. Maka adalah bahasan di antaranya saya akan menghuraikan sikit sebanyak dan lebih kurang. Jadi mudah-mudahan ini kita bersama-sama ini dapat memahami dengan ini sedikit daripada pembahasannya itu. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani. Kita telah maklum bahawasanya adalah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dituntut bagi setiap perbuatan kita. Seperti mana yang disebut akan dia oleh Nabi SAW. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au abtar au ajzam au kama qala. Tiap-tiap perkara, yakni tiap-tiap perbuatan yang dicita-cita pada syarak. Kullu amrin zibalin, yang mempunyai cita-cita pada syarak, la yubda'u fihi, yang tidak dimulakan di dalamnya ataupun padanya pada perkara tadi ini, pada perbuatan kita ke, pada perkataan kita ke, tapi cita-cita pada syarak lah gitu. La yubda'u fihi fahuwa aqta', maka iaitu terputuslah. Di situ terputus tu ada yang kata terputus ekor pada, tapi terputus ini adalah terputus amalan tadi ni. Jadi amalan kita, jadi apabila kita buat dengan tak ada bismillah, maka ditolak akan dia, tak diterima akan dia. Itu setengah daripadanya. Gitu. Setengah daripadanya, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan yang ni kita kata dalam sembahyang, dalam mana kita kata kita makan, kita mana kata kita bacaan kita, seperti baca surah ataupun kita kata bacaan-bacaan yang wajib, mana kata dituntutkan kita bismillah, tapi tempat berkenaan tempat-tempat yang tertentulah. Itu setengah daripadanya. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni ialah Tuhan yang bersifat dengan rahmat. Jadi mengikut daripada perkataannya Ar-Rahman, Al-Mul'imu bijalailin ni'am. Jadi Tuhan yang memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmatnya. Jadi besar nikmat ni besar macam mana? Setengah kata sebesar-besar nikmat ni iaitu macam kita kata contohnya kita duduk di dunia, kita berebut nikmat rezeki. Itu besar. Tetapi ada yang mengatakan sebesar-besar nikmat itu, al-mun'imu bijalailin ni'am, iaitu dengan sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi bagi mereka yang syukurlah.
Besar ni kalau kita kata iktibar besar ni, kalau kita kata dalam satu nikmat itu, dalam satu nikmat kita berebutkan belakang. Jadi orang kafir pun mana kata nak di situlah, orang Islam pun sama situlah, binatang pun di situlah, segala-galanya mana kata nikmat rezeki kita kata contohnya. Besar semua. Tapi mana kata ialah nikmat yang ditentukan kepada orang-orang yang beriman tu lain. Jadi contohnya kalau dia panggil besar nikmat ni satu saja, supaya kita kata nikmat tu ada 100. Jadi 99 itu Allah Ta'ala taruh mana kata tangguhkan yakni kepada orang-orang yang beriman daripada akhirat nanti. Tapi mana kita kata kalau satu itu yakni berebut pada dunia. Pada dunia ni kita berebut lah tu lah. Mana kita kata orang kafir ke orang Islam kan kita berebut lah tu. Gitu. Itu dia panggil al-mun'imu bijala ilid ni'am. Jadi makna kata jalan ini dengan sebesar-besar nikmat. Jadi Allah Ta'ala berikan nikmat tu satu saja, tapi kita berebut dengan nikmat tu. Kita kata kita nikmat rezeki kan, nikmat kehidupan kan. Yang ni Allah Ta'ala satu je Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi nikmat yang Allah Ta'ala tangguh tu dia panggil Ar-Rahim, yakni Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Yang ni mana kata Tuhan yang memberi nikmat, yakni dengan sehalus-halus nikmat. Jadi sehalus-halus nikmat ni apa dia makna sehalus-halus? Yakni makna kata nikmat kalau orang tak nilai memang tak tahu. Kalau kita kata hak tadi ni makna kata sebesar-besar nikmat, mau kita kata nikmat rezeki, nikmat kehidupan. Siapa pun pakak berebut nak hidup senang, nak hidup mewah, itu tengok daripadanya. Jadi makna kata benda tu zoki macam kita kata besar. Tetapi benda daqaiq ni, yang ni mana kata benda yang sehalus-halus nikmat. Mana nikmat ni sekurang-kurangnya bagi mereka yang tak pandai nilai. Yang ni mana kata bagi mereka yang tak menghargai nikmat yang Allah Ta'ala berikan tadi, mana kata yang Allah Ta'ala tentukan di akhirat nanti. Jadi orang tu tak dapat. Mana kata tapi mana kata kalau kita kira nikmat tu lah, mana kata tapi mana kata yang sikit nikmat ni kalau kita kira. Mana kata nikmat tu sehalus-halus nikmat, tetapi dikehendaki sebut saja pada sedikit, tetapi pada hakikatnya besar. Jadi mana kata 99 nikmat yang Allah Ta'ala tentukan yakni kepada mereka yang beriman, yakni di akhirat nanti, iaitu di dalam syurga sana. Yakni ada 99 nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman ataupun mereka-mereka yang beriman. Maka di situ hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berebutlah kamu yakni peluang, yakni carikan yakni nikmat yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, iaitu orang-orang yang beriman di akhirat sana. Kita berebut di dunia, tak lama kita akan tinggalkan segala nikmat-nikmat itu, ataupun kita akan mana kata nikmat itu tiada dapat mengekalkan di atas diri kita kepada diri seseorang itu, tak ada. Kita kata contohnya nikmat kekayaan, kalau kita kata kita sakit, tak ada orang nikmat tu. Siapa kata macam tak ada orang nikmat tu. Kalau kita mati, maklumlah kadang-kadangnya ialah harta pesaka tu kadang-kadang jadi kebajikan, kadang-kadang tak jadi kebajikan pada. Tapi saya akan hurai berkenaan ni dengan ringkasnya lah, tak nak cerita tu panjang sangat. Jadi mana kata berkenaan dengan ni hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita nak tahu bahawasanya perkataan siapa yang kita beramal di hari ini. Seperti kita kata kita beramal di dalam bacaan kita, di dalam semayang kita. Ni fazahaba Syafi'i wa jama'atun minan ulama, maka menjalanilah oleh Syafi'i dan jemaah daripada ulama. Yang ni mana kata dikehendaki ulama di sini, dia panggil seperti Nafi' dan Asim dan Abdullah ibnu Mubarak, itu ulama.
Dia tak sama ni. Mana kita kata bukan, mana kata di kanak ulama ni kadang-kadang kita pergi letak macam kita kata contohnya Syafi'i. Lepas tu kita takwil Hanafi, Maliki, Hambali. Itu bukan. Ini makna kata ialah berkenaan dengan mufassirin orang lain pula. Ni yang menjalanilah oleh Imam Syafi'i dan jamaah daripada ulama. Dia kanak jemaah daripada ulama itu iaitu Nafi', Asim dan Abdullah ibnu Mubarak. Yang perkataan mereka itu bagaimana ila annaha ayatun minan Fatihah, kepada bahawasanya basmalah itu ini satu ayat daripada Fatihah. Jadi mana kata ayat Fatihah ni kalau kita kata kalau kita cuba di sisi mazhab kita Syafi'i, kalau siapa-siapa tak baca Fatihah, tak baca bismillah, minta maaf, tak baca bismillah, maka ialah sembahyang itu tak sah. Sebab mana kata dia tu satu ayat yang wajib bagi kita. Mana kata bagi seseorang nak baca Fatihah tu. Lepas tu duk takwil hak yang mana? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu. Jadi maka di situ tiada ada jenis sembahyang bagi mereka yang ini tidak bacakan bi Fatihatil kitab. Di kanak Fatihatil kitab tu mana kata Al-Fatihah. Tak di situ tak menyuruhkan bahawasanya ialah apa dia ni suruh baca Fatihah, suruh baca bismillah. Gini. Jadi maka di situlah setengah daripadanya ditakwil akan dia mana kata ialah Syafi'i bahawasanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tu di kanak Fatihatil kitab tu iaitu bismillahirrahmanirrahim. Ada juga mana kata ialah bi Fatihatil kitab di situ yakni Al-Fatihah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya kita kata contohnya pokok mazhab Maliki, mazhab Hanafi, nak kata pokok mereka itu tak baca Fatihah, tak baca bismillah. Gitu. Ialah di sini kalau kita kira tak apa, dia tak bismillah pun. Kalau kita kata contohnya kita macam ni, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata kita ni duduk di Malaysia, kita pergi ke Mekah sana, apabila kita pergi ke Mekah, ialah orang sana dia tak baca Fatihah, dia tak baca bismillah. Maka boleh di atas kita, boleh kita ikut, tak ada apa pun. Tapi tu tak bismillah. Tak bismillah pun tak apa, dia panggil apabila kalau kita tengok di dalam kitab fiqh, yakni apabila umum lah ialah mazhab lain macam kita kata Maliki ataupun Hambali ataupun Hanafi, dia jadi imam pokok dia. Kita Syafi'i ni mana kata bukan umum, kita Syafi'i ni ada 4-5 orang, ada 10 orang. Maka di situ harus bagi kita ikut, tak ada apa. Siapa juga kita kata contohnya kita bismillah, kita duduk di Malaysia. Lepas tu kita nak suruh Hanafi jadi imam ataupun Maliki jadi imam, maka tak boleh. Mana kata dia tak baca bismillah. Sebab apabila umum Syafi'i maka didahulukan, dia panggil gitu. Apabila umum Syafi'i maka didahulukan Syafi'i. Apabila umum Maliki didahulukan ialah Maliki. Begitu juga Hambali, Hanafi di umum. Kalau kita kata umum pokok dia ramai, bagi dia. Kalau kita kata Syafi'i maka bagi kita. Siapa dia juga di zaman masa Syafi'i tu. Ada orang tak baca, kita kata tak baca kunut pun, mana kata ialah didahulukan, bukan didahulukan Syafi'i, dia didahulukan orang lain. Gitu setengah daripadanya. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia berkenaan dengan bismillah ni, jadi mengikut daripada hadis yang sama berkongsi, mana kata ialah pendapat tu lain-lain. Macam kita kata contohnya, Syafi'i pun yang ni berdalil dengan hadis tu lah. Maliki, Hanafi pun ialah berdalil dengan hadis tu lah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tadi. Mana kata tak lepas hak tu. Tetapi yang ni mana kata dikata bi Fatihatil kitab tu bismillahirrahmanirrahim. Yang ni bi Fatihatil kitab tu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu setengah daripadanya. Gitu. Wa qala bihi jama'atun minas sahabah. Dan berkatalah dengan dia. Jadi dengan basmalah ini ialah satu jemaah daripada sahabat. Wa zahaba Auza'i. Tengok.
dan menjalanilah oleh Auza'i wa Malikun wa Abu Hanifah. Nah, kita dengar elok. Menjalani Auza'i, Imam Malik dan Abu Hanifah bahawasanya bahawasanya basmalah itu bismillahirrahmanirrahim itu laisat ayatun minan Fatihah. Yakni tiada lah satu ayat daripada Fatihah. Jadi mana kata bukan satu ayat daripada Fatihah. Jadi maka di sinilah. Jadi mana kata kalau kita pergi ke sana, ni Imam Malik ni, pokok Imam Malik memang dia tak bismillah. Gitu. Tapi ada juga ialah setengah daripadanya dia takwil gini. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, macam kita tengok dalam Puja Rimi ataupun dalam Fatwa, kita kata dia kata gini, bahawasanya mereka itu apabila dia tak baca dengan Fatihah, macam kita kata contohnya nak sembahyang maghrib. Apabila kita kata mana kata sembahyang, mana baca bismillah itu wajib, mana kata sunat kita nyaring, jadi bismillah pun nyaring juga. Tapi dia mana kata dia baca bismillah, dia baca tapi dia baca dengan perlahan. Dia baca dengan perlahan tu sebab apa? Sebab dia kata bahawasanya adalah bismillah itu sunat saja, bukan wajib. Gitu. Jadi maka di sini kita tak payah balah bahawasanya dan di antara bismillah itu ada perselisihan ulama yang kuat, tapi menjalani Syafi'i kita gini. Kita kalau mazhab Syafi'i, siapa ada dalam Kuantan ni biasa berlaku dia baca, dia tak baca dia baca bismillah juga, tapi dia baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, dia tak baca ba. Maka tiap-tiap mana kita kata kita hazahkan huruf tu, jadi ba tu ialah ba tu ialah satu huruf tu. Dia tak boleh. Dia tak siapa bahasa kita. Kalau bahasa kita lain. Dia bahasa Arab ni kita ba tu iaitu dengan. Kita kata contohnya ba tu orang panggil dia takluk kepada suatu yang mahzuf. Jadi mana kata u'allifu bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi disusun akan dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca bis. Apabila dia tak baca bis itu seolah-olahnya dia menggugurkan huruf Fatihah. Kalau gugurkan huruf Fatihah, maka ialah batal sembahyangnya, serta tak sah sembahyangnya. Maka di situ saya nak cerita betul, saya tak ikut. Tak ikut tu dia sebab apa? Sebab pertamanya dia menggugurkan huruf Fatihah. Dan ialah mana kata ialah dia tu mana apabila menggugurkan huruf Fatihah, jadi mana kata ialah makna tenapi, makna tak ada. Bismillah yang dia kata-kata dengan nama Allah. Jadi nama Allah saja dengan tak ada. Gitu. Jadi maka di situ mana kata tak boleh ikut. Jadi mana kata satunya menggugurkan, yakni orang yang menggugurkan huruf Fatihah tak boleh ikut. Orang yang mencacatkan huruf bacaan pun tak boleh ikut dah. Ni dia menggugur. Gitu. Jadi maka di situlah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga bahawanya bismillah ini kita telah maklum. Jadi kita telah maklum bahawasanya dituntutkan bagi kita bismillah. Jadi mana kata-kata pada perbuatan kita, kalau kita kata setengah daripadanya, yakni dia panggil yazirul barakah, yakni mana kata ialah dia tu bertambah keberkatan bagi kita. Walaupun kita kata benda tu tak, mana kita kata kita buat bismillah ni mana kata benda yang harus, benda yang sunat, mana kata tapi janganlah benda yang makruh. Tapi saya dengar ada seorang ulama daripada Arab tu, dia kata nak cucu rokok tu dia kata sunat bismillah. Tapi bukan isap, nak cucu. Gitu. Jadi nak cucu rokok tu dia kata sunat bismillah, tapi bukan isap. Kalau isap tu makruh dia kata. Gitu. Jadi maka di situ wallahu a'lam lah. Tapi kalau kita kata tuk guru saya dia pesan gini saja, tiap-tiap benda yang makruh dinafi akan dia, makna kata dia dinafi akan dia. Gitu. Tiap-tiap benda yang sunat, yang harus, yang halal bagi kita, maka dituntutkan sunat. Seperti mana kita kata contohnya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au abtar au ajzam. Gitu.
Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekianlah di situ kita baca berkenaan dengan bismillah, kita buatlah ialah tengah daripadanya li'anna hazal maqam ta'lim, yakni tengah daripadanya kita itu. Nah, kalulah lebih-lebih lagi kita kata contohnya kita pada tempat belajar, macam kita kata tempat mengajar, itu setengah daripadanya dituntutkan kita itu, yang ni mana kata tuntut kita bismillah, supaya apa? Supaya kita hadirlah hati kita tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mana kata kita bismillah, macam kita kata contohnya kita nak kuliah ataupun kita nak ceramah ataupun kita nak tazkirah, maka di situ dituntutkan kita, yakni mana kata ialah kita baca bismillah. Mudah-mudahan yakni kata-kata pada ketika kita hadir, mana kata mengerjakan, nak menyampaikan sesuatu tadi, supaya Allah Ta'ala hadirkan hati kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita buat ni, kita baca sedap pening, tapi hati kita tak ingat kepada Tuhan, kita ingat kepada makhluk. Tapi kalau kita kata contohnya kita ni kita buat, tetapi hati kita kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah terpuji, yakni pada syarak itu setengah daripadanya. Dan ialah bismillah itu, yang terlebih elok bahawasanya ditakdirkan di sini, yakni mana qulu, katakan olehmu, yakni mana kata ialah tengah daripadanya fi maqamid doa, pada tempat-tempat berdoa dan tempat-tempat mengajar dan tempat-tempat belajar, itu dituntutkan kepada kita hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di mana kata perbuatan-perbuatan yang disuruh akan dia, tapi jangan perbuatan-perbuatan yang ditegah. Perbuatan ditegah pun kita bismillah juga, maka di situ tengah daripadanya ditegah tak boleh, gitu. Begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambungkan baca selepas ni, iaitu alif lam mim zalikan kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Begitulah secara ringkasnya. Jika ada salah dan silap dan terkasar tu minta maaf belaka. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.